Baik, kembali dalam cerita. Tadi kalau saya kongsikan dengan anda berkaitan dengan pematuhan SOP dan juga apa tindakan yang dilakukan oleh penyedia perkhidmatan termasuk di pusat beli belah. Tetapi waktu ini selepas semalam diumumkan bahawa lebih daripada 100 lebih kes jangkitan yang berlaku di Kedah. Tetapi sebenarnya ia adalah kes yang melibatkan kluster tembok dalam waktu yang sama, dan difahamkan juga oleh Wakil Esok Awani Kedah bahawa disebabkan peningkatan dan juga jumlah 3 angka yang agak ketara itu menimbulkan rasa kebimbangan juga dan segelintir masyarakat dan juga penduduk di sana, walaupun ia dikatakan sebagai kluster tembok. Faktor kebimbangan dan juga pematuhan SOP itu masih lagi diterapkan dan juga masih lagi sepatutnya ia adalah harus dan wajib dilaksanakan sebab kita berada dalam keadaan normal dan juga kelaziman baharu. Segalanya harus kita membiasakan diri dengan keadaan dan juga situasi semasa. Jadi kita nak terus saja bersama dengan Abdul Hadi Cik Awang, Wakil Esok Awani Kedah yang berada di Alor ketika ini. Kalau Hadi boleh kongsikan mungkin apa yang Hadi dapat menerusi liputan yang dibuat pagi tadi dan selepas pengumuman yang dibuat oleh KKM dan juga dikatakan keadaan dan juga suasana agak lengang di Alor ketika ini. Apa sebenarnya intipati liputan dan juga berita daripada Hadi? Silakan. Okey, terima kasih Ihsan di Bukit Kewangan. Dan sejak dimaklumkan Ihsan, pagi tadi saya ada membuat liputan di sekitar taman-taman rekreasi di Alor itu, di daerah Kota Star, bagi melihat sendiri pematuhan penduduk sekitar, pematuhan masyarakat terhadap SOP yang ditetapkan pihak kerajaan. Namun lain pula jadinya, pagi tadi tidak seperti hari-hari cuti hujung minggu sebelum ini. Manakala hari Jumaat dan Sabtu adalah hari cuti hujung minggu. Jika hari cuti minggu, pastinya pengunjung-pengunjung tidak lekang untuk datang ke pusat-pusat rekreasi bagi melakukan aktiviti seperti berjoging, berbasikal dan sebagainya. Namun pagi tadi dianggarkan ketika saya membuat tinjauan di Taman Rimba di sekitar Wisma Darul Aman itu, hanya tidak lebih daripada 20 orang berada di situ sepanjang tinjauan saya sekitar jam 8 pagi sehingga jam 10 pagi. Itu menunjukkan satu gambaran yang berlainan jika dibandingkan dengan sebelum-sebelum ini. Sudah pastinya ada kena-mengena dengan penularan ataupun kewujudan kluster tembok yang dikatakan berada di daerah Alor itu, di dalam sebuah penjara di Alor. Dan jika saya boleh perincikan mengenai kluster tembok ini, ianya telah dikenapasti beberapa hari lalu, dimulakan dengan satu kes indeks, di mana kes indeks terbit difahamkan telah meninggal dunia dan menjangkiti 3 individu lain. Sebelum pada hari Khamis dimaklumkan bahawa 98 kes di Kedah, 88 kes hadirnya daripada kluster tembok itu sendiri. Dan setakat semalam mencatatkan kes tertinggi, bukan sahaja bagi kita cakap bagi negeri Kedah, malah kluster tertinggi di seluruh Malaysia, kluster yang mencatatkan kes tinggi di Malaysia semalam iaitu kluster tembok, di mana 128 kes daripada 129 kes di Kedah hadir daripada kluster terbit. Dan jika untuk nak memahami kluster tembok ini, setakat ini difahamkan telah berdasarkan saya mesej tadi pengarah kesihatan di Kedah, berdasarkan penyataan beliau, sudah lebih 1,100 individu yang telah disaring sepanjang 3 hari penularan kluster terbit. Dan berkenaan dengan tinjauan, bukan saja hari ini, malah semalam lagi saya membuat tinjauan di sebuah masjid di sekitar Alor bagi meninjau aktiviti solat Jumaat yang kali pertama diadakan selepas Temko ataupun KPD pentadbiran di Kota Star ini yang diadakan selama 2 minggu. Dan pastinya menurut imam, mereka telah menambah baik SOP yang mana sebelum-belum ini hanya individu yang bergejala sahaja tidak dibenarkan masuk ke masjid. Namun untuk semalam, individu yang datang daripada lorong, zon ataupun jalan-jalan yang mempunyai kes aktif COVID serta pegawai-pegawai pusat, pegawai-pegawai penjara tidak dibenarkan untuk datang ataupun masuk untuk solat ke masjid, untuk solat di masjid berkenaan. Aisan.
Dan tinjauan di beberapa lokasi. Pagi tadi Hadi cakap Hadi pergi ke taman rekreasi dan juga suasananya berbeza dengan hari-hari Minggu seperti biasa. Dan ini antara satu perkara yang baik dilihat apabila kebimbangan itu ada dan juga tidak berkumpul di kawasan yang menjadi tumpuan orang ramai khususnya. Tetapi melihat kepada situasi dan juga keadaan ini, Hadi, adakah aktiviti lain seperti perniagaan di kompleks membeli belah khususnya di pasar-pasar dan sebagainya, aktivitinya masih lagi berjalan seperti biasa ataupun masih sama seperti di taman rekreasi yang seperti Hadi kongsikan tadi? Okey, Ehsan, sebenarnya jika kita lihat aktiviti perniagaan seperti di pusat-pusat beli belah yang besar-besar di Alostar itu, sudah pastinya sebelum ini ditutup selama 2 minggu akibat PKPD secara pentadbiran yang diadakan. Namun sejak Sabtu lepas masih beroperasi seperti biasa. Namun tinjauan kepada peniaga-peniaga kecil yang berniaga di tepi-tepi jalan, sudah pastinya ramai antara mereka yang menjelaskan tidak menerima pelanggan seperti sebelum ini. Hanya sehari itu kadang-kadang hanya menerima dalam 10 pelanggan sahaja, dan ianya pasti menjejaskan pendapatan mereka. Dan mereka menjelaskan jika ada ura-ura untuk pelaksanaan PKPD sekali lagi di daerah Kota Star khususnya, pastinya ianya akan merugikan dan menjejaskan pendapatan mereka. Dan itu berkenaan dengan SOP. Dan saya ada satu berita baik sebenarnya untuk dimaklumkan. Jika kita imbas kembali beberapa minggu lepas, seminggu lepas hari Ahad hari itu ada satu kes positif COVID yang dilaporkan di Langkawi, dan para media yang hadir ke program terbabit disarankan untuk menjalani ujian test COVID ataupun ujian saringan COVID. Dan saya ingin maklumkan 5 anggota media yang berpangkalan di Langkawi dilaporkan negatif daripada COVID-19, dan mereka baru saja selesai menjalani tempoh kuarantin semalam. Dan itu berkenaan dengan apa yang situasi semasa menenangkan pihak media ini sebenarnya amat terdedah dengan COVID-19. Kami sendiri terpaksa menjalani kuarantin selepas melakukan tinjauan di sekitar PKPD Melor dan terpaksa stand down selama beberapa hari, iaitu 3-4 hari, dan terpaksa dikuarantin di rumah. Dan pastinya perkara terbabit menjejaskan. Jika kita cakap berita-berita dari Kedah, sebenarnya jika stand down beberapa tim di sini pastinya akan berkurang, Ihsan. Dan ini salah satu risiko yang terpaksa didepani oleh wartawan dan juga rakan media apabila kontak dan juga kontaknya rapat dengan sesiapa sahaja untuk kita dapatkan berita dan juga liputan khususnya. Tetapi Hadi, dari segi pematuhan selepas adanya PKPD di sana, selepas beberapa kawasan ditutup dan diisytiharkan sebagai zon merah dan kini melibatkan kluster tembok pula, bagaimana harapan untuk masyarakat itu faham betul-betul bahawa apa sahaja tindakan yang juga dilakukan, sama ada nak keluar pergi ke pasar, nak pergi ke pusat membeli belah dan sebagainya, perlu faham dan juga perlu patuh kepada segala SOP yang ditetapkan. Bukan sahaja penjarakan sosial, pakai pelitup muka, tetapi perkara-perkara lain termasuk scan MySejahtera dan sebagainya. Hadi. Okey, Ehsan, sebenarnya pematuhan untuk rakyat Kedah ini bermula bukan sahaja baru-baru ini, malah sejak kluster PUI Siva Gangga dahulu lagi. Pematuhan rakyat Kedah juga agak memuaskan, memandangkan apabila mereka berasa risau, itu yang menyebabkan mereka semakin patuh kepada setiap arahan yang diberikan. Selepas kluster Siva Gangga itu muncul kluster Muda, kluster Sala dan juga kluster Tawar. Kluster Tawar itu menyebabkan juga satu kawasan, iaitu di 3 zon di Sungai Petani dilaksanakan PKPD secara pentadbiran. Temko yang baru saja, zon Melor baru saja berakhir 27 September lalu, itu pastinya akan meningkatkan kesedaran penduduk. Dan tinjauan tadi, jika tinjauan di tempat-tempat berjoging, menurut individu yang melakukan rekreasi itu, mereka menjelaskan bahawa mereka tidak akan melalui laluan yang mempunyai ramai orang. Sebaliknya akan mengelak daripada melalui laluan terbabit dan akan berjoging di laluan-laluan lain bagi mengelakkan bersentuhan secara badan dan sebagainya. Dan aktiviti seperti
berbasikal dan sebagainya tidak dilakukan dalam kumpulan-kumpulan yang besar. Jika saya dapat lihat, paling ramai pun tadi hanya 5 orang saja yang melakukan aktiviti berbasikal. Itu menunjukkan kepatuhan yang tinggi. Jika kita mengikuti penggunaan aplikasi MySejahtera pula, Ihsan, di kedai-kedai runcit, malah kedai-kedai yang berada di tepi jalan juga, individu yang hendak membeli goreng pisang dan sebagainya perlu mengimbas kod QR MySejahtera itu sendiri, dan itu menunjukkan satu kepatuhan yang amat tinggi. Selepas berlakunya PKPD pada awalnya di Napoh, kemudian diikuti di Aman Jaya dan daerah Kota Star, sekarang PKPD di Tongkang Yat Alor Star itu sendiri, Ihsan. SOP ini bukan sahaja perlu dipatuhi oleh kawasan-kawasan ataupun tempat di zon merah ataupun yang mempunyai kluster, tetapi kita yang berada di zon selesa ataupun di zon hijau ini yang mungkin jauh daripada kes COVID-19 perlu juga mematuhi COVID-19 kerana kita tak nampak dan juga kita tak dapat lihat bagaimana wabak ini merebak dan sebagainya. Terima kasih kepada Abdul Hadi Ciawang, Wakil Esro Awani Kedah, dan pastinya setiap hari kita akan menantikan dan juga mendengar apa sebenarnya, adakah jangkitan itu meningkat ataupun sebaliknya. Kalau ia menurun, pastinya kita bersyukur dan juga kita dapat sedikit menarik nafas lega. Tetapi sekiranya ia meningkat dan setiap hari meningkat dan menunjukkan 2 ataupun 3 angka khususnya, pastinya ia akan meresahkan ataupun menimbulkan rasa kebimbangan dalam diri kita. Apa yang perlu kita lakukan adalah untuk kita pastikan bahawa nombor-nombor 3 angka ini dapat dikurangkan sehingga satu masa nanti kita dapat menyaksikan ia dengan nombor sifar ataupun kosong. Jadi itu saja perkongsian untuk cerita waktu ini bersama dengan 2 wartawan Esok Awani, dan pastinya kita sepanjang hari ini kita akan mendengar dan juga melihat kepada berita semasa berkaitan dengan COVID-19. Apapun, sama-sama kita hapuskan COVID-19, mengekang penularan pandemik ini daripada berleluasa dan juga kita pastikan agar semuanya selamat. Saya Ihsan Nahya, sekian cerita. Assalamualaikum.